Assalamualaikum dan salam sejahtera. Peguam negara telah fail rayuan terhadap keputusan mahkamah membebaskan Muhyiddin Yassin dari tuduhan rasuah. Mengikut hakim, tidak ada bukti yang Muhyiddin Yassin telah lakukan rasuah. Maka charge terhadap Muhyiddin Yassin telah digugurkan dan Muhyiddin Yassin telah dibebaskan oleh mahkamah. Kerajaan Pakatan Harapan atau Kerajaan Madani tidak puas hati. Maka mereka telah file rayuan terhadap keputusan hakim tersebut. Dan kes ni akan didengar pada bulan Februari tahun depan. Walaupun mahkamah kata tak ada bukti, mengikut peguam negara, mereka ada bukti dan bukti ni akan dikemukakan semasa bicara. Sekarang ni dia orang tak boleh nak dedah bukti lagi. Masa bicara besok, barulah bukti ni akan didedahkan. Tapi hakim nak tengok bukti dulu. Kalau tak ada bukti, macam mana nak charge Muhyiddin? Takkan charge dulu dan cari bukti kemudian. Jadi peguam negara tidak akan lepaskan Muhyiddin. Mereka akan kejar Muhyiddin sampai ke lubang cacing. Dan juga keluarga Muhyiddin, termasuk kawan-kawan Muhyiddin, menantu Muhyiddin, siapa sekali dikatakan ada kaitan ataupun ada link dengan Muhyiddin akan diburu sampai ke lubang cacing. Dia orang nak habiskan klan Muhyiddin, bukan Muhyiddin saja. Baik kawan dia, baik keluarga dia, baik menantu dia, semua akan diburu. Nampaknya Pakatan Harapan ni dendam sangat ke Muhyiddin. Dia tak mau lepas Muhyiddin. So, yang menjadi tanda tanya kepada media antarabangsa, ini bukan saya yang tanya ni. Ini media antarabangsa yang tanya. Tuduhan dia ialah Syed Mokhtar Al-Bukhari dan isteri dia telah rasuah Muhyiddin 120 juta. 120 million. Dan duit ni dikatakan telah derma kepada Parti Pribumi Bersatu. So yang terima duit bukan Muhyiddin. Yang terima duit ialah Parti Pribumi Bersatu dan dikatakan jumlah ialah 120 juta. Dan yayasan dan syarikat yang telah menderma 120 juta kepada Parti Pribumi Bersatu ialah yang syarikat dan yayasan yang dimiliki oleh Syed Mokhtar Al-Bukhari dan isteri. Tapi yang kena charge, yang kena tangkap dan charge Muhyiddin seorang. Orang lain dalam Parti Pribumi tak kena. Baik Setiausaha Agung ke, Bendahari ke, atau pucuk pimpinan Parti Pribumi Bersatu yang lain ni, tidak ditangkap dan di-charge. Sebab dikatakan masa tu Muhyiddin Perdana Menteri, jadi Muhyiddin lah bertanggungjawab atas derma 120 juta yang dianggap rasuah. Tapi masalah dia, tidak ada bukti yang 120 juta tu yang dibayar oleh Syed Mokhtar dan isteri kepada Parti Pribumi adalah atas desakan atau mintaan Muhyiddin. Adakah Muhyiddin suruh derma? Adakah Muhyiddin minta duit tersebut? Atau Muhyiddin meletak ni sebagai syarat untuk sesuatu perkara yang Syed Mokhtar dan isteri nak? Itu tidak dijelaskan. Cuma dia kata 120 juta diderma kepada Parti Pribumi, Presiden Parti Muhyiddin, maka Muhyiddin lah yang bertanggungjawab. Jadi Muhyiddin lah kena tangkap dan kena charge. Tapi tidak ada bukti yang ini kerja Muhyiddin. Mungkin orang lain dalam parti, mungkin Setiausaha Agung ke, Timbalan ke, atau seorang daripada ahli Exco ke, atau seorang menteri dari Parti Pribumi yang semasa tu menteri dalam kabinet Muhyiddin yang minta, tak jelas. Tapi kerana presiden dia Muhyiddin, maka Muhyiddin lah kita tangkap dan kita charge. Tapi rasuah ni kena dua pihak.
Kena yang beri dan yang terima. Kalau betul lah Muhyiddin yang terima ataupun duit tu diberi atas desakan atau demand dari Muhyiddin, bagaimana pula dengan yang memberi rasuah tersebut? Sebab di dalam undang-undang, yang beri dan yang terima sama-sama. Dia sama macam kes dululah, ingat tak tahun 98, di mana Sukma, adik angkat Anwar Ibrahim dan Dr. Munawar, speech writer Anwar. Mereka dua kena charge sebagai penerima. Penerima dari Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim beri, dia orang terima. Dan dia orang juga di-charge, bermaknanya kedua-dua pihak yang terlibat di dalam salah laku seks, baik yang beri, baik yang terima, kedua-dua kena didakwa dan dihukum. Tak bolehlah one side saja. Dan ini yang ditimbulkan oleh Karpal Singh dulu. Karpal Singh peguam kepada Anwar. Karpal kata sebab apa Anwar saja yang didakwa, padahal yang partner dia tu tak didakwa. Sebab benda ni suka sama suka. Is consent. By consent, not rape. Kalau rape tu satu pihak nak, satu pihak menentang. Yang ini dua-dua pihak nak. So maknanya suka sama suka, bermaknanya kedua-dua pemberi dan penerima kena charge. Ini yang Karpal Singh bangkit dalam mahkamah bila dia bantah charge. Dia kata charge ni tak betul. Charge ni ialah charge rogol. Bermaknanya satu pihak saja, satu pihak lagi tak mau. Tapi kes ni suka sama suka. Kes Muhyiddin dengan Syed Mokhtar dan isteri pun sama suka sama suka. Bukanlah Muhyiddin rampas duit, rompak duit ataupun ambil duit tu melalui paksa. Tak. Dikatakan Syed Mokhtar dan isteri melalui yayasan dan syarikat mereka telah dengan sukarela, maknanya secara ikhlas, telah menderma 120 juta kepada Parti Peribumi Bersatu. Bermaknanya yang memberi Syed Mokhtar dan isteri dia sepatutnya sekali kena charge dengan Muhyiddin yang dikatakan yang menerima atau yang meminta rasuah 120 juta tersebut. Kalau betul lah rasuah, iaitu bukan satu derma ikhlas atau derma melalui sukarela, bermaknanya Syed Mokhtar dan isteri dan juga Muhyiddin, 3 orang sepatutnya menghadapi charge dan dibicarakan di dalam mahkamah. So something is not wrong here. Something is wrong here. Something is not right. Maknanya, betul ke tak betul ini rasuah? Kalau rasuah, sebab apa Muhyiddin sahaja ditangkap dan di-charge? Bagaimana dengan pemberi? Sebab pemberi yang melakukan rasuah. You give and you take, both. So ini nampak ada benda yang tak kena. Jadi adakah oleh kerana Syed Mokhtar Al-Bukhari ada buat deal dengan Anwar? Jadi melalui deal ni, dia diberi exemption, dia diberi kekebalan dari ditangkap dan dibicara. And what is the deal? Kalau misalnya Syed Mokhtar ni tidak ditangkap, tidak di-charge, dan isteri juga tidak ditangkap, tidak di-charge, mesti ada sesuatu deal yang dia telah buat dengan Anwar. What is the deal? Adakah deal ni melibatkan bernas? Adakah Syed Mokhtar telah setuju menjual sebahagian dari saham dia dalam bernas kepada kroni ataupun proksi Anwar? Banyak mana holding Syed Mokhtar dalam bernas? Does Syed Mokhtar still own the majority share in bernas, ataupun adakah Syed Mokhtar sekarang share dalam bernas sudah turun, reduce, dan how much? Ini perlu kita tahu. Sekiranya semenjak kes ni tercetus, semenjak kes rasuah 120 juta ni terdedah, adakah pemegang saham di dalam pegangan saham Syed Mokhtar di dalam bernas sudah dikurangkan? Adakah Syed Mokhtar kerana diberi
exemption ataupun kekebalan dari ditangkap dan di-charge. Hanya Muhyiddin seorang saja yang ditangkap dan di-charge. So, the deal is, Syed Mokhtar jual saham dia dalam Bernas, beberapa peratus. Pegangan dia akan dikurangkan dari majoriti kepada minoriti. Dan orang yang ambil alih saham tersebut ialah budak-budak Anwar. Dan banyak mana mereka bayar? Adakah mereka bayar market price atau mereka bayar discounted price? Bermaknanya, kalau saham tu 100 juta lah kata, Syed Mokhtar jual dengan harga hanya 10 juta. So, diorang bayar 10 sen atas 1 ringgit. You pay 10 cents on 1 ringgit. So, bermaknanya, secara tak langsung, Syed Mokhtar beri free lah. Boleh dianggap sebagai free. Tapi mereka bayar 10% misalnya. Atau tak tahulah 50% ke. So they buy Syed Mokhtar shares in Bernas at a highly discounted price. Satu harga diskaun yang sangat tinggi. So maknanya berapa sen dalam RM1 sajalah mereka perlu bayar. Dan mereka ambil alih saham tersebut. Mereka kontrol Bernas. Syed Mokhtar menjadi minoriti. Dan kerajaan keluarkan 400 juta subsidi untuk beras import. Dan oleh kerana lesen import ni hanya untuk Bernas, orang lain tak boleh import kecuali Bernas seorang, maka subsidi 400 juta tu yang kerajaan akan keluar tu akan pergi ke Bernas. So Bernas menerima 400 juta duit rakyat dalam bentuk subsidi. Pemegang saham tu sekarang kontrol Bernas dengan membeli saham dengan harga diskaun yang tinggi, bukan harga pasaran. Dan dengan Syed Mokhtar setuju menjual saham dia di dalam Bernas kepada kroni atau proksi Anwar, dan mereka terima sebagai balasan juga subsidi 400 juta, maka Syed Mokhtar tidak akan ditangkap dan di-charge atas tuduhan memberi 120 juta ringgit rasuah kepada Parti Pribumi Bersatu. So, yang akan di-charge ialah Muhyiddin seorang, dan mereka harap Februari ini mahkamah akan setuju teruskan kes terhadap Muhyiddin, dan mereka harap maknanya mahkamah tidak akan mempertahankan keputusan hakim sebelum ini bahawasanya tidak ada kes kerana tidak ada bukti. So, Muhyiddin ni boleh dipenjarakan. Bernas diambil alih oleh kroni dan proksi Anwar. Mereka terima 400 juta subsidi untuk beras import. And they all live happily ever after. Anyway, satu isu lagi. Anwar kata hari ni, ada orang jealous yang dia jadi Perdana Menteri. Ada orang cemburu lah, jealous dia jadi Perdana Menteri. Bermaknanya adalah orang lain yang nak jadi Perdana Menteri, dia jealous dengan Anwar. Anwar kata dia akan jadi Perdana Menteri untuk satu penggal. So kalau nak jatuhkan dia, tunggu 4 tahun. Baru jatuhkan dia. He is the Prime Minister. You want to topple me, you wait another 4 years. Oh, takbur ni Anwar cakap ni. Bunyi macam Fir'aun. Jadi Anwar ni kena cakap insya-Allah tahu. Sebab ultimately, akhirnya Tuhan yang menentukan siapa jadi Perdana Menteri, atau mungkin mati awal, tak sempat 4 tahun, tak sempat PRU 16. So Anwar ni dah mula takbur dah. Cakap macam Fir'aun, macam tak ada kuasa dalam dunia ni yang boleh menjatuhkan dia. Anwar mungkin ialah akidah dia lemah kot. Dia lupa yang sesuatu berlaku ni dengan izin Allah, dan kita naik jadi Perdana Menteri dengan izin Allah, dan kita pun boleh jatuh sekira Allah tidak lagi mengizin kita jadi Perdana Menteri. So Anwar ni sebagai kononnya supposedly Islamic leader, kena balik kepada ni akidah lah. Jangan takbur sangat. Jangan ingat yang dia macam Fir'aun. Dia boleh menentukan hidup dan mati. Assalamualaikum
Salam sejahtera.